warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillah ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin, pengurusi pakat, duduk bawah Ustaz tu, mutawadhi'. Duduk atas tak apa Ustaz. Yang dihormati Mudir Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif bin Jusoh, semua yang terlibat, muslimi muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang penuh barakah ini. Kita baca kitab Al-Arba'in fil Ahkam, 40 hadis tentang hukum fiqh, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri. Biodata Imam Al-Munziri ni tuan-tuan boleh baca di bahagian muqaddimah. Imam Munziri ni antara karya yang paling terkenal, kitab dia At-Targhib wa Tarhib, kitab hadis. Dia mengambil pendekatan nama Nabi Basyiran wa Nadhira. Jadi ada dua bahagian. Satu bahagian hadis-hadis galakkan, motivasi untuk kita melakukan amal soleh. Bahagian kedua, ancaman kepada orang yang buat maksiat, ini hukumannya, ini siksaannya, menakutkan. Kitab dia ada bahagian yang menggembirakan, ada bahagian yang menakutkan. Memang itulah tugas Nabi, bawa berita gembira, basyir dan juga nadhir. Ayat Quran sebut qum fa'anzir. Kata sebahagian ulama, kerana berjayanya dia dalam menyusun at-targhib wa tarhib, sebab itulah dia digelar munzir, pemberi peringatan. Maknanya berjaya lah, berbekah di hati pembaca. Kalau penceramah yang berjaya tu, kata-katanya memberi kesan. Jadi kitab dia ni memang hebatlah, At-Targhib wa Targhib. Dan ada banyak lagi kitab-kitab lain. Ini kitab nipis je ni, 40 hadis tentang hukum fiqh, Al-Arba'in fil Ahkam. Beliau meninggal dunia pada tahun 656 Hijriyah. Jadi kira kitab turas jugalah. Pengarang ni 656 Hijriyah meninggal dunia. Asal kitab ni tak ada tajuk. Tajuk tak ada dan tidak ada syarah. Dia datang al-hadithul awal, al-hadithul tsani, hadis pertama, hadis kedua, susun macam tu je. Hadis-hadis yang Imam Munziri pilih daripada
tajuk-tajuk kitab fiqh. Dia pilih semua daripada bab ayatnya, tayamum, solat, puasa, zakat, haji, nikah kahwin. Dia cabutan lah, muntakhabat. Hadis-hadis pilih-pilih, dicabut-cabut. Asalnya tanpa tajuk dan tanpa keterangan. Kemudian Al-Faqir, saya letak tajuk dan saya buat sedikit syarah kepada hadis tersebut. Meniru Imam Nawawi lah. Imam Nawawi asal Sahih Muslim tu hadis saja. Imam Muslim mengumpulkan hadis. Bila datang Imam Nawawi nampak perlu dicerai-ceraikan hadis itu dengan tajuk-tajuk supaya ada isi kandungan, senang orang nak rujuk. Jadi tabwib li syarh Sahih Muslim yang buatnya ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi buat tajuk dan buat huraian. Jadi saya tiru tu lah, tapi kitab ni nipih lah. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi tu tebal lah dan sangat bermanfaat. Baik, kita terus baca hadis pertama. Muka surat pertama, bersuci itu anak kunci salat. Ini tajuk yang saya rasa sesuai saya letak macam tu. Ini pun asalnya terjemahan daripada sebuah hadis. Tajuk ni apa? At-taharatu miftahus salah. Gitulah. Kalau kita belajar hadis kita akan jumpa 3 perkataan. At-taharatu miftahus salah. Bersuci anak kunci salat. Kalau tak suci tak sah lah. Dia dinamakan at-taharah ini sebahagian daripada syarat-syarat sah salat. Ada banyak lagi lah syarat lain, menghadap kiblat, menutup aurat, kena tahu waktu dah masuk, kan boleh masuk dah kot mayang. Kot ni tak sah. Ma'rifatu dukhulil waqt. Mesti tahu waktu masuk, kena usaha tengok arah kiblat perlu dicari. Tutup aurat, berwuduk. Wuduk tu ialah bersuci. Suci dengan berwuduk, suci dari najis, suci dengan mandi wajib. Seseorang yang salat tanpa wuduk, seseorang yang salat yang ada najis di pakaiannya, di badannya atau ruang yang dia guna untuk salat, maka salatnya tidak sah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allah salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima atau tidak menerima Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. La yaqbalullah, Allah tak terima. Di sini kalau dalam pengajian usul fiqh, ayat la yaqbalullah salatan, dia ada satu kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh. La tu penafian. Kemudian salatan tu kalau belajar bahasa Arab dia panggil nakirah. Jadi dalam usul fiqh, an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Kalau kami belajar di syariah tu kena hafal ayat tu. An-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Ayat penafian dalam bentuk perkataan nakirah membawa makna nafi umum. Maksudnya tidak diterima salat apa-apa solat pun lah. Solat fardu kalau tak suci tak sah. Solat sunat pun tak sah kalau tak suci. Solat tunai pun tak sah kalau tak ambil wudu. Ada orang cerita lah, seorang tok imam ni, dia semayang bacaannya merdu, sedap. Allah, sedap sekali. Habis semayang adalah makmum puji, tok imam baca sedap ni. Apa tok imam ni jawab? Yalah memanglah sedap. Tu tak ambil yang semayang tu.
Tutera tak ada wuduk tu, kalau ada wuduk lagi sedap. La ilaha illallah. Jadi tu imam tu tak sah lah. Isu makmum nak kena ulang tak ulang tu, kalau dalam fiqh Syafi'i, kalau kita tak perlu ulang, cuma tak dapat pahala jemaah lah. Sunat kita semayang sekali lagi. Makmum sah, imam je tak sah. Kecuali Jumaat lah. Jumaat tu nak kena ulang lah. Sebab berjamaah Jumaat tu fardu ain. Adapun jemaah lain tu sunat muakkadah ataupun fardu kifayah. Baik, semayang apa pun kalau ada najis atau tak mandi wajib atau tak berwuduk, tak sah. Dipanggil nafi umum. Sebab Nabi guna salatan. La betul salatan, nakirah. Nanti mungkin tuan-tuan belajar bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakirah. Semayang tunai tak sah. Semayang qada pun tak sah. Semayang apa lagi ya? Semayang seorang diri tak bersuci tak sah. Semayang berjemaah pun tak sah. Apa lagi ya yang kita tak sebut lagi? Semayang fardu, semayang sunat, semayang tunai, semayang qada. Semayang apa tak sebut lagi? Semayang biasa-biasa 5 waktu ni ke? Tak sah. Semayang jenazah pun tak sah. Ini Imam Al-Munziri, kata ulama-ulama hadis lah. Dia letak hadis ni, tujuan utama dia ialah untuk untuk mengkritik adalah pandangan syaz, pandangan yang terpencil yang tak boleh kita guna pakai. Ada pendapat kata semayang jenazah tak apa, tak ambil semayang pun tak apa. Itulah tujuan hadis ni. Ada semayang lain semua kita tahu kena ambil wuduk, kan? Semayang zuhur kena wuduk tak? Kena kan? Asar kena, semayang raya kena walaupun dia sunat. Semayang duha kena ambil wuduk. Tetapi ada juga zaman Imam Muziri, ada ulama jugalah kita hormatlah. Mayang-mayat tak apa, tak ambil wuduk pun tak apa. Semayang mayat ni dia macam doa tak perlu wuduk. Ada yang berpandangan begitu, tapi tak ramai. Maka Imam Munziri letakkan hadis ni, dia nak nyatakan pendirian dia, mauqif dia. Aku tak setuju. Semayang mayat tu pun semayang. Yang kata semayang mula dengan takbir, habis dengan salam. Mayat-mayat kan macam tu kan? Dimulai, adalah ta'rif dia tu, saya ringkaskan. Beberapa bacaan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir, habis dengan salam. Start dia Allahu Akbar, ending dia Assalamualaikum. Mayat tu. Maka semayang mayat pun perlu wuduk. Kata ada ayat tayamum, tak boleh masuk tu, masuk semayang mayat tak ada nak ambil wuduk dah. Orang duk semayang dah masuk terus semayang mayat, habis semayang dapat sampui pula. Semayang tak sah sampui balik. Apa ni, tak boleh jadi tak boleh. Semayang mayat pun kena ada wuduk. Itulah tujuannya, hak lain kita tahu dah. Jadi walaupun semayang tu orang panggil fardul kifayah. Kalau semayang 5 waktu ni fardul ain. Semayang mayat fardu kifayah. Makna fardu kifayah, ada seorang lelaki semayang, hak lain tak dosa dah lah. Ada orang semayang, hak tak semayang tak dosa. Antara dalil fardu kifayah pula ni, dalil dia zaman Nabi, ada orang mati bunuh diri. Dia guna satu lembing tajam, dia tikam kena jantung, dia mati. Intihar, bunuh diri sendiri. Nabi tak mau semayang. Nabi suruh sahabat je semayang. Sallu ala akhikum. Hampa semayang lah. Nabi tak semayang. Nabi mengelakkan diri. Tapi semayang kena juga sebab dia masih Islam. Bunuh diri pun Islam. Tak jadi kafir. Kita tak mudah-mudah mengkafirkan orang. Mungkin dia ada masalah, apa, tekanan hidup ke. Kemungkinan tu banyak. Tapi Nabi tak semayang. No? Ada seorang makcik berkulit hitam, mungkin orang Afrika, yang suka cuci masjid, bersih Masjid Nabawi. Dia mati malam, tak diberitahu kepada Nabi. Malam itulah diproses, mandi, kafan, semayang. Nabi hubungan baik dengan makcik tu sebab dia sukarela siap perempuan kulit hitam. Saya panggil Mak Tam lah senang. Mak Tam.
Nabi baik, Nabi suka tanya apa khabar, Maktam, sihat ke? Hubungan baik dengan Nabi. Tapi malangnya 3 hari Nabi tengok tak ada di masjid. Selalu dia main sapu, bawa sapu, mop. Macam itulah. Siak ni tak salah perempuan tu. Di Perak ni siak lelaki ke perempuan? Lelaki ya. Kena lantik perempuan baru ada bunga. Siak ni boleh perempuan. Maryam, mak Nabi Isa tu, siak lah. Kerja dia membersihkan Masjid Aqsa. Antara tugas dia duduk cari apa-apa lagi tak kena, sawang ke apa. Perempuan macam tu lah. Maktam ni mati 3 hari, Nabi tak nampak. Semayang tak nampak. Nabi cari. Selalu Nabi cari dan tanya khabar. Nabi pun dah 3 hari tanya, Maktam ni sakit ke? Musafir ke? Tak ada di rumah ke? Sahabat kata, mati dah. Kenapa tak bagi tahu? Nabi nak marah. Siapa tak bagi tahu? Ni dia kata, kerja cuci masjid siok je pun. Bukan engineer. Bukan doktor. Tok siok sapu tek cicak ya. Nabi marah. Nabi kata itu kerja yang mulia. Maknanya sahabat memahami fiqh. Nabi tak semayang pun tak apa, kami semayang, Nabi tak payah. Itulah fardul kifayah. Kalau sahabat faham semua kena semayang, mereka akan ketuk pintu rumah Nabi. Jadi sebahagian sahabat kata dia siok, Nabi marah. Kemudian timbul jawapan kedua, maaf wahai Rasulullah, dia mati tengah malam, kami tidak mahu mengganggu tidur Nabi. Yang tu Nabi terima. Maaf dia mati malam, kami tidak mau ganggu waktu rehat Nabi. Yang tu Nabi terima. Kalau menghina siak, Nabi tak terima. Tapi Nabi nak semayang juga, Nabi suruh sahabat-sahabat ni tunjuk mana kubur Maktab, ditunjuk di Baqi'. Nabi semayang di perkuburan Baqi'. Semayang di kubur. Baik, semayang apa pun tak sah tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianat. Yang ni memanglah Allah itu baik, Allah tidak terima sedekah dari harta yang tak baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dalam hadis 40 Imam Nawawi kita akan jumpa Allah itu baik, Allah tak terima dari yang tak baik. Dia sedekah, dia infak, dia wakaf, duit tu duit kotor. Tak diterima sedekahnya. Tapi duit tak patuh syariah ni memang perlu disalurkan. Buat jalan, buat tandas, kan? Sedekah dia tak dapat pahala, tak diterima. Tetapi insya-Allah bila dia salurkan duit yang kotor itu, Allah terima taubat. Taubat Allah terima, sedekah tak terima. Jangan dia kata aku bagi 50,000, duit tak patuh syariah, dapat pahala, pahala tak dapat. Tapi insya-Allah itu antara syurutut taubah. Dia bertaubat kepada Allah, duit hak kotor tu dia salurkan untuk masalih muslimin, untuk maslahat orang ramai. Taubatnya insya-Allah diterima, sedekahnya la. Itu tak payah sedekah, kenalah. Jangan bakar pula. Duit kotor jangan bakar, jangan limpak dalam laut. Adalah cara-cara dia nak bagi kepada Baitul Mal ataupun bagi kepada sini nak buat jalan tar ke. Sebab ada orang dia fikir macam ni, aku dapat duit rasuah apa semua. Dia fikir apa? Kalau kita bersih ni panggil apa? Kelorok. Duit kotor, sedekah, jadi kelorok, bersih boleh. Dah, kotor tetap kotor. Jadi untuk insaf bertaubat memang perlu disedekahkan untuk kegunaan orang ramai, tapi pahala sedekah tak dapat. Kalau tidak dibuat lagi, dia buat lagi meniaga, tipu, rasuah, dia kata kelorok. Bagi kepada anak yatim semua, selesai. Tak selesai. Jadi kita terus kepada hadis yang kedua. Jangan biarkan air tercemar. Nabi jaga ni, alam sekitar apa semua Nabi ambil kira. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده رواه مسلم.
Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu bangun dari tidur, ini adab bangkit tidur. Adab bangkit tidur, mula-mula sekali baca doa tidur supaya kita cergas, produktif, cergas, cerdas. Mula-mula sekali bangkit tidur, syukuri nikmat boleh tidur. Tak tidur penyakit tu. Boleh tidur lega, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu nombor satu. Kalau bangkit tidur untuk tahajud, tambahkan lagi 10 ayat terakhir Ali Imran. Nabi kalau bangun untuk tahajud pukul 3 pagi, 4 pagi itu, Nabi akan membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Nabi akan baca ayat penutup Ali Imran yang disebut ayat Al-Abrar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu kalau nak bangkit tahajud. Saya percaya ibu-ibu, ayah-ayah ni lebih baik daripada saya, lebih banyak amalan bangkit awal, no? Macam itu. Itu Ibnu Abbas meriwayatkan kelebihan 10 ayat min awakhir surah Ali Imran, 10 ayat akhir Ali Imran. Kalau campur dengan ulil albab tu jadi 11 lah. Ayat mula, kemudian ada 10 lagi. Baca tu sampai habis Ali Imran. Adab pertama yang itulah. Kemudian kita pergi bilik air, basuh tangan dulu. Basuh tangan. Pergi bilik air tu basuh tangan. Ada sinki kan, basuh tangan. Bersihkan tangan. Maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam bekas air. Dan Nabi sebut juga bangun tidur ni ada 3 ikatan syaitan. Syaitan mengikat kita malam-malam dengan 3 tali. Doa itu memutuskan 1 tali. Pergi bilik air berwuduk, putus tali yang kedua. Kemudian kita solat, putus tali yang ketiga. Maka kita akan jadi orang yang cergas. Kan? Kalau orang tu dia tak baca doa, dia tak berwuduk, dia tak ada solat subuh, dia pergi kerja, dia akan jadi fa-asbaha khabithan nafsi. Jiwa dia kotor, kaslan, malas. Jadi pekerja yang malas itu kena cek sembahyang subuh tak? No? Kalau kita cergas, itu keberkatan pagi. Bangun tidur, Nabi kata jangan dia mencelup tangannya ke dalam bekas air. Inak ni bekas kecil lah, bekas kecil. Kalau Nabi ni ada cupak, itu panggil inak. Kalau kita baldi kecil tu, inak. Jamak dia awani. Jangan celup tangan dalam bekas air, bekas kecil. Tentulah inak ini kurang daripada 2 kolah. Sebab 2 kolah tu 190 liter. Baldi kecil tu tak sampai 190 liter kan. Jangan celup, nanti air akan tercemar. Sehingga dia membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Sebelum nak celup, basuh tangan dulu 3 kali. Sebenarnya dalam fiqh ni, kalau air banyak pun macam air kolah kan. Kolah banyak, lebih daripada 190 liter dipanggil 2 kolah. Kita nak ambil semayang air kolah, jangan celup terus tangan. Walaupun kita bukan bangkit tidur, kita naik motor, kita bawa kereta, sampai di masjid kolah tu, kita sintin tangan sampai siku, jangan celup terus. Guna apa tu panggil? Gayung cebok. Guna cebok, ambil sikit air, basuh tangan ni di luar. Ambil sikit lagi, basuh lagi, 2, ambil saja. Hatta yaghsilaha 3. Walaupun hadis ni sebut inak, tapi ulama kembangkan air sikit pun tak boleh, air banyak pun tak boleh. Jangan celup. Basuh di luar. Tangan ni basuh di luar kolah 3 kali basuh. Kemudian baru masukkan tangan untuk kumur. Masuk tangan tu untuk kumur. Jangan pipi sinti tu celup terus. Tangan kita ada bakteria. Kotor. Korek hidung tadi. Korek hidung, pergi kat kolah celup. Itu dia makruh lah. Kalau tangan kita ada najis, dia jadi haram, mencemarkan air.
Yang banyak tak apa, yalah tak apa, tapi adabnya begitu. Basuh di luar dulu, untuk kumuk baru masukkan tangan dalam air kolah. Kumuk. Sehingga dia membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Sesungguhnya dia tidak tahu tangannya berada di mana ketika dia sedang tidur. Tambah-tambah orang dulu-dulu istinja. Istinja ni ialah lap kemaluan, najis di kemaluan dilap. Kalau kita basuh kan, lap pun boleh. Lap pun boleh. Jadi zaman Nabi dulu banyak guna batu, kayu, macam tu lah. Lap 3 kali sehingga kering. Kira suci lah tu. Jadi bila tidur malam rasa gatal. Masuk tangan dalam kain pelikat ni, garu celah-celah tu. Kerak. Oh. Lepas tu, bangkit pagi, celup. Tangan ni busuk. Jangan. Kita malam-malam la yadri. Tak tahu tangan kita merayap mana malam-malam. Tak tahu. Kadang-kadang kita garu telinga. Tengah tidur, ada garu hidung, garu pusat, garu sana, garu sini. Kita tidur malam, kalau kita tengok CCTV rakaman tu, kita tahu lah tangan kita. Kamu ada nyamuk, tampak. Memang orang tidur ni, dia bergerak. Tuan-tuan dan perempuan tidur, tak gerak lah. Saya gerak kanan, gerak kiri. Aktif, macam senaman tu. Kalau tidur tu, tak gerak, tak boleh bangun lah esok. Tidur kerak, tak gerak langsung. Esok bangun, buka mata, panggil bini. Mak, tolong angkat. Nak bangun tak boleh. Jadi kita memang bergerak-gerak. Di Syria ada Syekh Dr. Ratib Nablusi. Kajian ilmiah, manusia tidur memang bergerak-gerak. Lagi banyak bergerak, lagi bagus. Sihat dakwah kita, orang kita. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bukan tidur stay macam tu, dia bergerak. Dia senaman. Tidak, dia tak boleh bangun. Dia ada krem ke apa penyakit. Penyakit tak boleh. Allah Ta'ala sebut Ashabul Kahfi tu, Allah gerakkan. Nuqallibuhum. Kami kalih-kalih ni pak. Zatal yamin wa zatal shimal. Sak kanan, sak kiri. Gerak. Sekiranya tak bergerak, belakang ni reput lah anak-anak makan. Bila bergerak, anak-anak kata, orang ni tak mati, hidup ni. Bergerak-gerak. Gerak ni. Kanan, kiri. Jadi kita tak tahu tangan kita ke mana. Garu sana, garu sini, tak tahu. Jadi adabnya bangun tidur, jangan celup. Jangan celup dalam air yang sedikit basuh dulu. Dalam kitab Imam Nawawi, Bustanul Arifin, diterjemah oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kitab Bustanul Arifin ada hikayah di bahagian belakang tu, ada cerita-cerita. Cerita pelik tapi benar. Antaranya seorang lelaki yang mempersendakan hadis. Dia kata, aku tidur, aku tahu tangan aku bersih, aku tak garu sana sini. Ustaz Zamri kata garu telinga, garu hidung, garu pusat, garu sana. Tak, tangan aku tidur macam ni, stay macam ni. Tidur begini, bangun pun macam ni. Dia tak percaya hadis. Hadis ni sahih, riwayat Imam Muslim. Takdir Allah, pagi besok bila dia bangun kan, tangan dia ada mana? Dia tidur macam ni, tangan dia tak berubah. Dia tahu Nabi bohong. Dia kata Nabi bohong. Pagi esok dia bangun, tangan kanan bukan duduk atas tangan kiri. Tangan kanan dia duduk dalam, maaf cakap, lubang dubur dia. Maaf cakap, tangan kanan dia masuk dalam dubur sampai macam mana boleh masuk? Dia pun tak sedar. Bila bangun-bangun tengok, mana tangan aku? Ni duduk belakang ni. Boleh tengok dalam Bustanul Arifin. Kalau orang lain cerita mungkin pelimpul lara. Imam Nawawi ni dia ulama hadis siqah, kita percaya. Masuk sekerat ni dalam lubang dubur dia lah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Masuk, dia tak sedar. Bila bangun baru sedar, sakit lah. Ni bukan buah siar ni, apa masuk ni. Sembelit. Masuk tangan sendiri. Nak buat keluar tak boleh. Dia grip. Tak boleh nak tarik. Perlu panggil doktor. Operation. Operate.
Dia tarik. Dan dia mati. Memalukan lah. Doktor selalu duk bedah lain, bedah punggung. Apa punya orang tidur tangan pergi bubuh dalam tu. Kata tak. Jadi jangan hina. Kisah kedua yang saya ingat, ada banyak kisah. Ada hikayat. Hikayat tentang karamatil awliya pun ada. Hikayat yang pelik-pelik tapi benar pun ada. Imam Nawawi. Dia cerita tu zaman dia lah, benda yang sampai pada dia luahkan dalam penulisan Bustanul Arifin. Yang kedua, ada seorang ayah. Anak ni mengaji agama. Curi-curi, ayah tak bagi. Contoh pagi pergi mengaji sekolah bangsaan. Petang tu dia main hafal Quran. Di Syria memang macam tu. Mengaji sekolah kerajaan. Sambil-sambil lepas zuhur tu hafal Quran, hafal hadis dekat masyayikh. Sampai sekarang rasanya. Jadi kata Imam Nawawi, budak ni ayah dia melarang dia. Jangan mengaji Quran, jangan hafal hadis. Dia tak suka. Ada orang tak suka agama. Tak suka. Anak ni curi-curi mengaji, balik lambat kena marah. Satu hari anak dapat hadiah daripada tok guru. Syekh bagi hadiah miswak kayu sugi. Duduk sugi depan ayah. Ayah pantang meluat dah. Dia rampas sugi tu. Dia siapa bagi? Syekh bagi. Syekh yang bagi. Aku tak suka ni. Dia bubuh dalam punggung. Cerita punggung juga. Dia ambil kayu sugi tu, dia masuk ke dalam punggung ni. Pok ni. Tadi cerita lain, ni cerita kedua. Bila dia masuk, kecil ya kayu sugi tu. Dikepit lah celah-celah ni kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kayu tu masuk dalam lubang dubur dia. Masuk, tak boleh keluar. Tarik tak boleh. Panggil doktor juga. Bedah. Bersama keluarnya kayu sugi tu, keluar seekor binatang pelik. Nak kata tikui, bukan tikui. Nak kata arnab pun tak. Apa, arkus kot. Apa jenis binatang nak. Macam arnab tapi macam tikui. Pelik lah campuran. Binatang tu keluar daripada punggung dia. Dia ambil kayu mop. Dia pukul binatang tu. Binatang tu mati. Dia pun jatuh mati. Ini kisah pelik tapi benar. Dr. Zahazan kan ada masuk cerita Hak Sugi tu dalam bukunya. Kisah pelik tetapi benar. Benar tu pasal Imam Nawawi cerita lah. Okey, cukup lah cerita punggung tu. Kita baca hadis ketiga. Dan kalau ada soalan-soalan boleh tanya terus lah. Boleh angkat tangan, boleh tanya. Fiqh ni dia satu ilmu yang berat. Saya cuba ringan-ringan kan. Nak hurai lebih-lebih tu. Kena mengaji kitab fiqh lah. Ya. Ya. Allah. Tengah sembahyang. Itu dia menghalang air lah, cat. Selalunya rokok. Waktu rokok nampak. Ya. Kalau dia menghalang air, maknanya wuduk kita tak sempurna. Kita kena berhenti solat. Kalau solat pun tak sah. Kita kena kikis cat di kaki tu, letak air di situ je. Anggota lain sah dah, kaki je. Kaki sahaja basuh. Jangan wuduk lain. Wuduk sah, cuma kaki tak sah. Muka tak perlu basuh lah. Nanti muka kata pula, apa basuh aku pasal apa? Bukan ada cat kat aku. Tangan pun, apa basuh tangan. Kaki masalah, basuh kaki. Tapi kita kena raih tertib wuduk lah. Kalau cat tu ada di tangan, kita basuh tangan, wama ba'dahu. Dan selepas tangan pun kenalah sapu kepala, basuh kaki. Kalau cat di tangan, makna kita kena basuh kawasan tangan tersebut dan selepasnya. Kepala kena sapu, kaki kena basuh lagi sekali lah. Soalan Tuan Haji ni tanya kaki last lah, anggota terakhir. Oleh kerana anggota terakhir, basuh kaki saja. Kalau cat tu ada di muka, kena basuh muka dan semua sekali lah. Itu makna tertib kan. Bila ada masalah di anggota ni, yang selepasnya pun perlu kita buat. Kalau ada cat di tangan, basuh tangan. Kalau kanan je lah, kiri tak perlu basuh. Basuh tangan kanan, kemudian sambung dengan sapu kepala, telinga sudah, kaki. Kalau kaki saja, ulang. Tapi Imam Al-Ghazali ada pandangan bagi orang yang kerja hari-hari sapu cat. Kerjaya. Hari-hari sapu cat, untuk solat tu dia boleh teruskan. Nak solat lagi baru dia basuh kaki. Sebab dah jadi susah lah. Cat ni mesti ada setitik juga. Cat ni mesti ada juga. Bagi orang yang memang kerja dia sapu cat,
solat boleh diteruskan. Bagi orang yang nak raya baru sepucat, berhenti solat, solat tak diterima kerana kesucian kita tak lengkap. Basuh kaki. Kalau kita berjalan terpijak tai cicak ke tai ayam ke, basuh kaki. Wuduk tak perlu ulang, basuh kaki. Sebab itu najis. Najis tidak membatalkan wuduk. Cat tidak membatalkan wuduk. Cuma dia mengganggu kesucian. Nah, kalau orang tu kerja dia memang sapu cat, tak apa. Sebab dia jadi masyaqqah. Bila masyaqqah ni satu kesukaran, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dalam agama tidak ada yang Allah membebankan. Nanti dia akan fed up. Malah mayang, dah cat, mayang, dah cegi cat. Tak. Jadi, bila al-masyaqqatu tajlibut taysir dalam kaedah fiqh, bila suasana tu berat, Islam bagi kemudahan, kelonggaran untuk dia lah. Macam pomen kan. Pomen ni tangan ni main minyak hitam ni. Minyak dia menghalang ayak. Ayak dengan minyak ni dia bukan boleh bersatu. Kadang tangan hitam semua. Dia dah basuh dengan sabun, kadang ada lagi celah-celah kuku. Tak apalah. Dia memang hari-hari kerja tu. Kalau kita sekali-sekala tu kena gosok bagi hilang lah. Kita. Ya, agama kita ni dia ada ra'i juga. Anjal lah panggil kan. Keanjalan. Idza daqat al-umur ittasa'. Al-umur idza daqat ittasa'. Bila dalam sempit, Islam bagi kelonggaran. Wa idza ittasa'a, dalam keadaan lapang, sempitkan balik. Supaya terkawal hukum hakam ni. Beberapa adab ketika qada hajat. An Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay' hatta al-khir'ah faqala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblah bigha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin, rawahu Muslim. Artinya daripada Salman radhiyallahu anhu berkata, ada orang berkata kepadanya, ada orang tanya Sayyidina Salman, sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara sehingga kan cara membuang air pun diajarkannya. Salman berkata, ya memang betul. Islam ni kafah menyeluruh. Daripada kecil adab tidur, adab makan, adab jalan, pakai kasut kan, sampai bernegara, ekonomi, semua ada dalam Islam. Memang betul. Baginda melarang kami dari menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Haram qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini di tanah lapang. Kalau kita baca kitab fiqh ni tanah lapang. Tanah lapang tu tak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau dalam tandas yang menghadap kiblat, dia sekadar khilaf aula, tak sopan. Kalau dalam tandas tu, yang salahnya tukang. Kita pengguna tandas, masuk tandas, oh ni kiblat ni, macam ni mangkuk ni. Duduk je lah. Kalau kita boleh adjust badan kita, kita pusing badan. Jangan pusing mangkuk. Oh teruk lah. Yang salah tukang, pengguna tandas tak salah. Kalau mangkuk tu menghadap kiblat pun, balon lah. Sebab tandas dia bukan tanah lapang, dia ada dinding, dia ada ni kan. Tandas lah, toilet. Menghadap kiblat dalam toilet tidaklah haram, cuma kurang sesuai. Kalau nak kata haram pun haram kepada tukang, kontraktor yang tak ambil kira kiblat mana. Kita ni hatta kalau kita nak meludah pun kita kena ambil kira kiblat mana. Kerana Nabi kata makruh meludah arah kiblat. Ludah kanan pun makruh sebab kanan arah yang mulia. Ludah depan pun makruh, takut angin tiup kena kita. Ludah depan kena. Ludah depan kena dari sendiri. Jangan kanan, jangan depan. Habis tu kiri yang bukan kiblat. Ludah kiri yang bukan kiblat. Kiri pun kalau kiblat tak punya. Nabi mengajar cara ludah. Di Masjid Nabawi ada orang membuang kahak. Kahak ni gelema, kampung saya panggil gelema, di mihrab, di depan. Dah dalam masjid depan tu, Nabi nak sembahyang tu, Nabi nampak hijau ke kuning tak tahulah. Kahak ni dia hijau kuning, dia macam kedah. Nabi nak sembahyang, Allah tak edih. Ganggu. Sembahyang pun ya ganggu, duk nampak siapa punya ni melekat kat dinding geram ni, marah ni. Nabi tak jadi nak sembahyang. Nabi gunakan tongkat Nabi kikis,
Nabi kambuh dengan tanah. Kemudian Nabi tanya sahabat, siapa yang ada bawa minyak wangi? Nabi nak sapu tu, nak bersihkan masjid. Kahak bukan najis, tapi kotor lah. Kotor. Kahak tak najis, kotor. Tak ada sahabat pun yang membawa botol minyak wangi. Kemudian ada seorang pemuda, dia paling muda di kalangan sahabat. Dia lari balik rumah. Tak lama kemudian dia lari dia bagi kat Nabi satu botol minyak wangi. Nabi tuang ke tapak tangan Nabi, Nabi sapu. Kesan tu. Kahak. Lepas tu Nabi bagi balik botol kepada dia, dia tak mau ambil dah, dia tinggal di masjid. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah permulaan orang meninggal minyak wangi di masjid. Tentang bisa tinggal minyak wangi di masjid. Biasa-biasakan lah. Pergi Mekah beli hak bagus-bagus punya kan. Pergi Dubai kan. Balik aku nak letak masjid. Ada satu sudut. Kata Abu Hurairah, itulah permulaan manusia meletak minyak wangi, meninggalkan minyak wangi di masjid. Laki itu lah. Tak tahu nama apa. Jadi kemudian Nabi tunjuk, Nabi kata kalau nak meludah, kalau perlu meludah, al-buzaq fil masjid khati'ah. Wa kafaratuhu dafnuhu. Jangan meludah dalam masjid, dosa. Kalau dah terludah kena tanam. Zaman dulu lah, zaman nak tanam macam mana? Kena ambil kapet tu balik basuh. Balik dobi. Nabi ajak kalau perlu sangat ludah di satu sapu tangan, ludah, kemudian Nabi lipat bahagian ni. Maknanya dia tidak najis, boleh simpan dalam baju. Ludah macam tu. Jangan ludah kanan, jangan ludah depan. Okey, qada hajat pun jangan qada menghadap kiblat. Kalau dalam tandah tidaklah dikira haram. Di belakang ni ada ada keterangan adik ipar Nabi ada sini tak? Nama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia pernah dia pernah naik di atas bumbung rumah kakaknya Hafsah binti Umar, muka surat 6. Nombor 3 tu saya tulis kan, menghadap atau membelakangi kiblat di dalam tandas, muka surat 6. Ia tidak makruh dan tidak haram, cuma kurang sopan. Kerana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah naik ke atas bumbung rumah kakak. Sutuh lah. Orang Melayu tak boleh naik atas bumbung. Orang Arab tu dataran, boleh naik atas. Boleh minum teh atas, tanam pokok bunga atas. Jadi Abdullah bin Umar dia naik atas bumbung rumah kakaknya. Kakaknya itu isteri Nabi, Hafsah. Jadi dia adik ipar Nabi. Tiba-tiba beliau terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang qada hajat di dalam tandas. Baginda duduk membelakangi kiblat. Maknanya boleh tapi tak berapa elok dengan adab kita. Nabi itu buat untuk menerangkan perkara itu bukan haram. Li bayanil jawaz. Orang Arab kata, nak abang kata harus, taklah haram. Dan Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sunan Tirmizi, kalau terjemahannya Bahrul Mazi boleh cek. Abu Ayyub Al-Ansari dia pergi ke Syria, ke Syam. Dia kata fawajadtu, aku dapati banyak tandas-tandas di Syria tu menghadap kiblat. Aku masuk, aku pusing badan aku. Aku tak mampu pusing mangkuk tandas, aku pusing badan aku supaya tidak menghadap kiblat. Macam tu. Dan di Syria pun banyak ada ulama Abu Darda dan sebagainya. Sekiranya benda tu haram, tentu mereka akan nahi mungkar. Mereka akan hancurkan tandas-tandas itu. Tandas-tandas awam lah maksudnya. Jadi sebaik-baiknya nak buat tandas jangan menghadap kiblat. Nak meludah pun jangan menghadap kiblat. Ya. Oh ya. Di rumah kita ni biasanya ada tandas, tanda duduk, tanda cangkung, bersekali dengan wuduk, mandi, shower, ambil semayang sekali nak jimat ruang kan. Kalau di kampung tu tandas di luar. Ayah saya dulu tandas luar. Doa lah saya malam-malam jangan sakit perut. Keluar rumah jauh, rumah kampung, tandas luar tu. Dalam rumah ni dekat ni ada telaga. Cedok ayak telaga pi ujung tu tandas. Kalau gitu tak timbul masalah lah kita berwuduk tandas asing. Sekarang ni semua sekali. Jadi kita berwuduk ni adabnya sebut bismillah.
Nak mandi pun bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mandi wajib pun boleh lah. Niatkan sebagai adab. Zikir. Bukan baca Quran. Jadi ada tandas itu macam mana? Ini pernah ada orang tanya guru saya, Syekh Mustafa Bura, dia kata, tak bagi. Dia kata kena ada pengasingan macam hotel tu. Tarik tirai tak apa. Tandas duduk belah tu, kita duduk tirai belah ni. Petition lah. Apa lain. Buat dinding ke. Tarik tirai pun tak apa. Bagi ada asing. Kalau nak baca juga, dia kata baca dalam hati. Kalau at-talaffuz, melafazkan dengan mulut, dosa. Kita nak pahala, jadi dosa. Jadi daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah, dia kata. Ulama fiqh ni dia cakap kita nak kebaikan, di samping tu ada keburukan. Daf'ul mafsadah, elak daripada terlibat dengan perkara dosa, muqaddamun ala jalbil maslahah. Itu lebih baik. Perlu diutamakan daripada kita mencari pahala. Bismillah pahala. Tapi bismillah juga dosa. Tak sah bismillah. Bismillah lahati. Lahati tak apa. Ada orang tanya kalau tandas tu tutup. Tandas duduk ni boleh tutup. Dia ada tudung ni kan. Guru saya, tahu pendapat dia lah. Dia kata tak. Tutup pun tak. Pasal dekat sangat. Dekat dengan najis sekali. Jadi begitulah. Setengah ada juga ulama-ulama Melayu kita kata kalau tutup tu tak apa dah. Kira asing lah. Tutup tudung kan. Saya riwayatkan apa yang saya mengaji, guru saya dia tak bagi, dia kena ada penghadang, bagi pengasingan. Bukan tak boleh baca bismillah, baca dalam hati. Jangan baca dengan mulut. Begitu juga melafazkan niat tu ada Allah juga. Nawaitu raf'al hadatsil asghar. Tak kata tak bagi. Lillahi ta'ala. No. Kalau nak lafaz, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Titik tu. Lillahi ta'ala jangan. Saya ada tanda. Buat macam mana? Buat asing ya? Ada dia panggil tukang buat asing. Buat pipe asing. Saya ada lillahi ta'ala. Ta'ala maha tinggi. Bagi Allah ta'ala. Allah yang maha tinggi. Tak sesuai. Maksud adalah yang tu sah lah. Jangan mengecik ya. Oh, tak ada masalah. Okey je. Bismillah tadi. Bismillah adalah hati ya. Ataupun gerakkan bibir tapi tak keluar suara. Bibir bergerak, suara tak keluar, dia tak panggil melafazkan. Lafaz ni dia mesti ada suara. Macam ni. Apa pun tak bunyi. Tak apa. Jadi bila isu macam tu, kita nak kebaikan, di samping tu ada keburukan. Kita tengok keburukan tu lah. Contoh mudah macam orang laki-laki inilah nak kucup Hajar Aswad. Bagus. Tapi bertolak-tolak pula kan. Sama ada kita tolak orang atau orang tolak kita, kita pun bukan kuat mana. Dan kita paling bimbang kalau pakai kain ihram takut terlondeh. Rebut, tengok-tengok, nah, tu dia. Kain ihram tak ada. Jadi pertimbangan fiqh aulawiyat lah. Aula tu orang panggil aulawiyat. Prioritinya mana? Tak payah kucup lah. Kucup sakit terlondeh. Itulah. Kita dalam ihram. Ni kita yang ada janggut ni kita sunat buat macam ni. Kalau ambil wuduk basuh muka lepas tu buat macam ni pula. Tapi dalam ihram bimbang gugur ni. Tak payah dah buat, bukan wajib pun. Sunat takut jadi haram. Kerana sunat gugur Allah. Itulah. Al-mubalaghah fil madmadah. Kalau ambil wuduk, kita disuruh kumur kuat-kuat ni ambil wuduk. Di rumah wuduk paling baik di rumah sendiri. Kalau di tempat orang ramai macam aib lah pula. Wuduk disuruh kumur kuat-kuat, lepas tu buat macam ni. Buang belah kiri ya, belah kiri. Macam tu. Buat keluar. Keluar.
makan sambai mau keluar. Cabai-cabai celah gigi tu keluar habis. Membersihkan. Bersungguh-sungguh. Pulun orang Arab, orang Kedah kata pulun kumuk tu. Bukan kumuk biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Kumuk sungguh-sungguh, kuat-kuat. Tapi kalau puasa jangan takut tertelan ya. Kita nak pahala besar kumuk sungguh-sungguh ni. Saya kita pasal-pasal batal puasa. Di dalam fit tu macam tu lah. Jadi saya rasanya eloklah apa yang dicadangkan tu. Bismillah dalam hati. Kemudian dalam ni disentuhkan juga kalau nak istinja tidak boleh kurang dari 3 batu. 3 biji batu ataupun 1 batu besar yang mempunyai 3 bahagian. Yang penting kita lap tu 3 kali istinja. Tidak boleh istinja dengan tahi binatang atau tulang. Tulang ni makanan jin. Tulang makanan jin. Adapun tahi binatang akan jadi dedak kepada binatang jin. Ada hadis di belakang ni. Jin makan tulang. Binatang jin makan, contoh lembu jin makan tahi lembu manusia. Sebab tu kita tidak boleh istinja menggunakan tahi lembu. Lembu jin ada belah lembu. Ada, dia pun buat juga korban orang ni. Jin Islam korban. Jin Islam kalau buat salah kena dam kambing, dia membelah, menternak. Jadi jin makan tulang yang kita sebut nama Allah. Bismillah kita makan. Jin akan makan tulang tu. Kita lempak tulang. Jin ni dia boleh tengok kalau macam air ni ada cop halal jakim kan. Tulang yang kita buang, tulang ayam, tulang lembu, tulang ikan, jin dia akan kutip, dia akan tengok. Kalau ada tanda halal, maknanya yang makan tu orang Islam dan sebut nama Allah. Dia akan manfaatkan tulang tu. Bila dia pegang, di tangan dia akan tumbuh isi balik. Tulang kosong tu akan berisi dan dia makan. Mungkin jin ni dia makan banyak. Kalau dia jin tu suami, takkan isteri dia tak masak? Saya fikir saya lah. Isteri dia masak, dia balun dah. Dia lalu belakang rumah kita, jumpa tulang, dia makan lagi. Kuat makan tu, itulah sifat jin. Makan dah. Bini masak. Bini jin bukan tak masak. Anak jin, mak dia takkan tak masak. Tapi dia lalu belakang rumah kita, ronda-ronda, jumpa tulang, dia akan belek dulu, tengok kita baca bismillah tak? Baca. Dia pegang, jadi satu magic. Tumbuh isi balik, dia makan. Kalau tulang paha ayam, dia akan jadi paha ayam balik. Ayam upin-upin. Upin dan ipin. Tulang. Jadi kita, untunglah kita buang tulang tu. Jangan letak sekali dengan najis. Jangan letak sekali dengan pampers. Jin pun dia ada juga. Tak lalu. Dia nak ambil tulang tu, tengok ada tai pula lah. Asingkan. Tulang tak wajib ditanam. Tanam tak apa, tak tanam tak apa. Jadi untung kita membaca bismillah ketika makan, tulang kita itu dimanfaatkan oleh jin Islam. Kemudian kalau kita ternak lembu dan sebagainya, tahi-tahi binatang ni selain daripada dibuat baja, tahi binatang ini diproses oleh jin menjadi dedak kepada binatang mereka. Macam mana tak tahu lah tu. Saya pun tak tahu alam jin. Oleh itu Nabi ada pesan muka surat 7, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah beristinja menggunakan tulang dan tahi binatang kerana kedua-duanya menjadi makanan jin. Jin makan tulang, binatang jin makan tahi binatang kita. Ada hadis tu, wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum. Gitu. Itu menunjukkan jin ni menternak. Kemudian istinja ni sebenarnya kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada menggunakan air atau lap. Boleh pilih. Bukan kata tak ada air baru istinja. Boleh pilih. Disebut au. Au ni atau boleh. Bukan macam tayamum. Tayamum kalau tak ada air baru boleh tayamum. Istinja walaupun ada air, kalau dia memilih untuk istinja boleh.
Ini bagi orang yang melancong luar negara, kalau dia faham ni senang. Senang. Kita pergi dekat dengan kita, Hatnyai. Dalam tandas tak disediakan air. Kalau di KLIA tu, kita ada pulas tu, dia keluar ke bawah yang tembok punggung. Sejuk yang. Ni tak ada langsung. Tak ada. Air ada di luar, di sinki. Air ada di sinki. Takkan kita melepas dulu, kemudian jalan itik, pergi masuk ke sinki. Untuk keselesaan, kita bawa botol kosong, kita tadah, masuk dalam. Kalau tak ada botol kosong, kecemasan ni sakit perut. Boleh lepas. Ada tisu. Mereka mesti sedia tisu. Mesti kemudahan tisu itu disediakan. Guna tisu, lap. Sah tak? Sah. Lap saja pun sah. Jadi kalau atas penerbangan, atas kapal terbang, disediakan tisu, disediakan air, biarlah air itu digunakan untuk orang yang buat. Orang yang air besar. Air besar pun air. Kalau kita air kecil, kencing, lapnya lah. Tisu ada. Menjimatkan air atas penerbangan. Benda tu memang boleh. Boleh. Dia ada 3 pilihan. Air saja, atau lap saja, atau yang paling baik, mula lap dulu, kemudian susuli dengan air. Hadha afdal. Kalau kita duduk di hotel, kita buat yang paling baik. Hotel dia sedia air dan sedia tisu gulung. Kita kencing, buang air kecil. Kita ambil tisu gulung tu, kita lap dulu kemaluan kita bagi kering, kemudian kita buka air pipe pelan-pelan, kita basuh. Ni yang terbaik. Ni A+. Tak guna rugi ya. Itu yang paling baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makna mutatahhirin itu dia menggabungkan antara al-istinja dan membasuh. Lap dan basuh. Ini yang terbaik sekali. Saya bawa grup ke Uzbekistan. Ni gambar ni Uzbek ni. Ni Samarkand. Bukan Salman Khan. Ni bandar Samarkand. Di sini ada Imam An-Nawawi, Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari disemadikan di Samarkand. Ya, apalagi yang sifat 20 Al-Maturidi di situ juga. Ibnu Sina, apalagi Farabi, pemuzik terkenal kan, Farabi, Khawarizmi, banyak tokoh-tokoh Islam di sana. Uzbek. Ni pun bukan Arab, macam kita Ajam. Di sana tandas-tandas tak ada air dan tak disediakan bekas untuk tadah air. Kalau kita masuk tu dia bagi tisu kan. Jadi kalau bila lagi nak beramal, lap je lah, kencing lap. Tapi kalau buang air besar tu boleh lap tapi tak selesa je lah. Tak selesa. Hukum boleh lap. Istinja. Dalam kitab Jawi, kitab Fatani, kitab nama Wishahul Afrah. Wishahul Afrah. Seseorang qada hajat di tepi pantai. Air laut sangat banyak. Dia sengaja tak mau basuh guna air laut. Sah. Dia guna kayu, dia lap. Sah. Jadi istinja ini boleh kita, tak mesti ada air, tak ada air. Daun boleh. Tapi carilah daun yang tak gatai. Daun gatai garuh lah. Batu, daun. Jangan makanan aja. Kalau daun sirih, no. Walaupun kita lap, nampaknya suci tapi hukum tetap bernajis. Daun sirih, daun sawi, itu makanan. Jangan guna halia. Halia makanan juga. Dia ada makanan yang mengenyangkan macam roti. Jangan guna roti gardenia tu, tak boleh. Walaupun kering, tetap bernajis. Roti makanan yang mengenyangkan. Ada makanan untuk ubat-ubatan, penyedap makanan. Macam halia, rempah katih, tak boleh. Tak boleh, hormat. Buku-buku tak boleh, buku matematik, buku sains, kitab, buku ilmu tidak boleh digunakan. Jadi kita lap, maka itu sudah sah. Nanti kalau kita nak semayang, kita hanya berwuduk. Kalau lupa basuh kemaluan pun tak apa, sah, insya-Allah. Kadang-kadang dalam poket kita ada tisu. Kita masuk tandas awam.
kedai minyak. Phuket kita ada tisu, gunakan. Tandas itu pula tak ada pipe, getah pipe tak ada. Lantai dia kotor. Kalau kita buka air, mercik kan. Dalam keadaan itu kita kena fikirkan nak buat macam mana. Air ada, tapi kalau buka tadah tu mercik lantai. Tahu saja lantai tandas kan. Maka lebih bijak keluarkan tisu, lap. Masukkan dalam tong sampah, keluar tandas. No? Macam tu. Ada kalanya kalau guna air itu lebih memudaratkan, lebih baik kita guna kemudahan yang lain. Boleh lagi Ustaz dah? Fikir apa? Dah start dah. Baru dulu insya-Allah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saya baca terjemahan tadi daripada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan suhbah. Nak jadi sahabat ni kena makan sekali, jalan sekali, baru layak disebut sahabat sebenar. Jadi Abdullah bin Zaid dia pernah menemani Rasulullah dalam perjalanan. Di dalam ta'rif sahabat ni, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan beriman, sudah cukup menjadi sahabat. Beliau diminta memperlihatkan ni apa, demonstrasi ya. Orang minta dia tunjuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu beliau meminta satu bekas air, ina, bekas kecil ya, sebab Nabi wudu guna secupak ya. Secupak tu berapa liter? Secupak kecil. Kalau mandi wajib segantang 4 cupak. Kadang-kadang 5 cupak, segantang lebih 1 cupak. Itu mandi wajib Nabi. Jimat cermat. Jadi dia pun minta air sikit, sebab Nabi memang berwuduk menggunakan air yang sedikit. Dia minta satu bekas. Kemudian beliau menunjukkan kepada mereka cara Nabi berwuduk. Beliau menuang air, tak celup menuang air ke atas telapak tangannya dan membasuh pergelangan tangannya sebanyak 3 kali. Ini kita sebut dah tadi. Ambil ayat, tuang. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan berkumur-kumur. Ini dicelup tangan dan memasukkan air ke dalam hidung dengan air satu tapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas dan membasuh mukanya 3 kali. Membasuh tangan hingga ke siku 2 kali. Menyapu seluruh kepala sekali. Kemudian dimulai dari hadapan hingga ke belakang. Selepas itu beliau membasuh kedua kakinya hingga ke buku lali. Kemudian beliau berkata, dia kata apa? Hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi saya tumpu yang penting-pentingnya. Dalam hadis ni, wudu Nabi menggunakan air yang sedikit. Kita kalau nak wudu jimat air ni ada banyak cara. Yang pertama guna spray. Botol spray kan. Tak payah guna banyak-banyak air. Spray. Yang kedua, guna air botol. Botol ni sikit sangat kot. Kecil sangat. Botol yang 1 liter ataupun setengah liter. Botol itu kita target sampai basuh kaki lah habis air ni. InsyaAllah boleh buat. Yang pertama spray macam orang pergi Mekah haji kan, spray botol itu. Yang kedua guna botol ni tuang tu basuh muka. Tuang sikit sudahlah. Dia bukan mesti banyak, yang penting titisan air tu bergerak. Membasuh kan. Menyapu lembapan air. Yang ketiga yang kita belajar, Nabi tidak guna botol spray. Nabi tidak menuang guna botol air, tetapi Nabi guna satu bekas yang boleh dimasukkan tangan. Hanya untuk pergelangan tangan, bekas itu Nabi angkat, Nabi tuang, Nabi basuh tangan di luar bekas. Satu lagi kaki. Kaki pun Nabi siram, gosok kaki. Tangan dan kaki, mula dengan tangan, habis dengan kaki. 2 ni saja dituang air. Selebihnya semua
Apa bahasanya? Adkhala yadahu fil ina. Adkhala yadahu fil ina. Ada banyak kali itu. Adkhala yadahu. Saya tengok dalam matan. Sahabat menunjukkan cara Nabi berwuduk. Nabi memasukkan tangan Nabi dalam mencedok air dengan telapak tangan. Persoalannya kita mazhab Syafi'i boleh celup kan kalau air sikit. Satu baldi kecil, ukuran air lebih kurang secupak, macam Nabi lah, secupak. Air sikit. Tuang tangan, basuh pergelangan tangan. Nak kumuk, masuk tangan, ambil. Cedok air. Kita kalau tak mengaji tajuk ni, kita akan kata ayat mustakmal. Ayat yang kurang dari 2 qalah tidak boleh dicelup. Betul ya no? Sebenarnya dalam fiqh Syafi'i sendiri pun boleh celup. Bukan boleh, itu cara Nabi, tapi kena belajar. Sekiranya kita tak belajar, memang dia akan jadi mustakmal. Kalau kita belajar, tak jadi mustakmal. Dan itulah wuduk yang paling baik, kerana meniru wuduk Nabi. Seumur hidup kena sekali, kena buat juga sekali. Okey, begini. Apa itu ayat mustakmal? Kena faham dulu. Ayat mustakmal ialah air pada basuhan yang wajib. Saya bagi tak lebih kurang lah, takrif tak berapa tepat sangat lah, tapi insya-Allah air mustakmal ialah air basuhan yang wajib. Kalau wuduk ni yang wajibnya yang mana? Muka lagi, tangan sampai siku lagi, kepala lagi, kaki. Itu je. Tidak akan timbul mustakmal pada basuhan-basuhan sunat. Okey, boleh tak? Basuhan yang wajib saja yang akan jadi mustakmal. Pada wuduk yang wajib, sebab wuduk ni ada juga yang tajdid wuduk, renew wuduk. Tuan-tuan ada wuduk duha. Kemudian nak sembahyang zuhur tak batal. Tak batal, fikir-fikir tak batal. Tuan-tuan berwuduk hanya sekadar memperbaharui. Wuduk itu bukan wajib. Wuduk itu sunat. Maka tak timbul juga mustakmal. Sebab mustakmal ini basuhan yang wajib. Ini wuduk sunat. Okey. Pada anggota yang wajib. Wuduk yang wajib, anggota yang wajib, dan yang first, basuhan pertama, ghaslah wahidah. Ghaslah al-ula. Basuhan pertama. Muka ni kita basuh 3 kali. 1, 2, 3 kan. Hak basuhan mula-mula tu, yang menitis itu ayat mustakmal. Yang bercerai. Yang titisan air muka kita tu dipanggil ayat mustakmal. Yang jatuh tu. Tapi kalau kita mengantuk, kita pergi dekat pipe, kita basuh muka, nak hilangkan mengantuk, tak niat wuduk pun, yang menitis tu mutlak akan mustakmal. Boleh ikuti tak? Kita basuh muka, mengantuk sangat basuh muka, bukan niat wuduk pun, yang menitis tu mustakmal ke mutlak? Mutlak lah. Mutlak. Basuh dengan niat wuduk. Wuduk pula wuduk wajib, bukan wuduk sunat. Wuduk sunat ni kita dah semayang, lepas tu kita nak semayang yang lain, sunat kita renew, tajdid wuduk. Tajdid wuduk bukan wajib, sunat. Jadi yang sunat tidak berlaku mustakmal. Jadi basuh muka yang pertama tu dengan niat wuduk, yang menitis tu mustakmal lah. Basuh pergelangan tangan tak mustakmal, celup tak apa, tapi Nabi basuh di luar, kita basuh luar lah. Untuk kumuk boleh celup, sebab kumuk ni wajib ke sunat? Sunat. Cedok sikit kumuk, cedok sikit kumuk, tak ada masalah. Untuk basuh muka boleh celup, sebab kita tak basuh lagi, kita baru celup, baru cedok. Kita baru mengambil air, tak basuh lagi, kita ambil air, basuh muka. Lepas basuh muka, hak first tu, di tangan kita ni ada saki baki air, hak tu mustakmal. Sebab kita telah membasuh muka. Kali ke berapa basuh muka ni? Kali pertama. Basuh muka,
Di tangan kita ni ada lembapan, itu air apa? Mustamal. Sebab muka yang kita basuh ni, kerana kita tak ada air semayang, kita basuh muka. Kita niat wudu, niat angkat hadas kecil. Ini mustamal. Nak celup pula untuk basuhan muka kedua, boleh celup, tapi niat irtiraf, niat tangan aku sebagai cebok. Cebok masuk dalam cebok. Niat tangan sebagai alat. Faham? Kita niatkan tangan kita ni sebagai cawan ke? Tangan aku ni, ini bukan tangan ni, bukan tangan. Ini apa? Cebok, gayung. Kita masukkan gayung dalam baldi. Tangan yang masuk tu niat, dipanggil niatul irtiraf dalam fiqh. Niatkan tangan sebagai alat nak ambil air. Maka boleh celup, basuh muka kali kedua, celup, basuh tangan sampai siku. Tapi jangan bagi menitik dalam air tu lah. Ambil air, basuh tangan sampai siku, bagi menitik mustamal lah. Jauhkan lah. Memang susah sikit, memang agak sukar, tapi begitulah Nabi kita berwudu. Cedok, basuh sini, cedok lagi, basuh sini. Air mustamal hanya pada yang wajib. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita sunat mandi Jumaat, kita letak besen, kita buka shower, besen bawah kaki, kita berdiri, kita mandi Jumaat. Air dalam besen tu air apa? Mutlak. Sebab mandi Jumaat bukan mandi wajib, mandi sunat Jumaat. Yang sunat tidak ada mustamal. Mustamal berlaku isti'malul ma', menggunakan air pada ibadat-ibadat wajib. Kalau mandi wajib, tak ada besen masuk dalam tu, berdiri, buka shower, mandi wajib. Mandi kerana haid, nifas, junub ke, air mandian itu mustamal lah. Kalau mandi itu nak pergi sembahyang Jumaat, nama mandi pun mandi apa? Mandi sunat Jumaat. Mutlak. Tak ada masalah. Selagi dia tak berubah. Tapi kalau berubah dengan berbuih-buih itu, dia jadi air sabun, itu dipanggil mak mutaghayyir, air yang dah berubah sifat. Dia bukan mustamal, tapi hukumnya macam mustamal, suci tetapi tidak boleh disucikan. Jadi air mutlak ini air tahur. Kalau kita mandi sunat, mutlak. Jadi cara yang kita belajar ini adalah cara wuduk Nabi. Boleh praktik lah. Isi air dalam satu bekas, satu baldi kecil. Kita mula-mula kita tuang tangan, basuh pergelangan tangan 3 kali, kemudian kita celup tangan untuk kumur. Yang tu tak perlu niat tangan sebagai alat, tak perlu lagi. Belum perlu niat. Kumur 3 kali. Kemudian celup tangan, basuh muka. Lepas dah basuh muka, baru niat nak masukkan tangan tu, niat tangan aku ni sebagai alat, maka boleh kita celup. Walaupun di tangan kita ada saki baki yang mustamal, dimaafkan, boleh celup. Inilah cara Nabi berwuduk. Nabi guna secupak air. Nabi tuang ke tapak tangan dan Nabi tuang ke kaki. Lainnya semua fa'adkhala yadahu. Bacalah dalam Bulughul Maram ke apa kitab pun, wuduk Nabi ialah dengan mencelup tangan, mengambil air dalam satu bekas kecil. Inak ni dia macam kecil macam tin Milo gitulah. Baldi kecil yang muat dimasukkan tangan. Kalau macam cawan ni tak muat ni, nak masuk tangan ni tak muat. Besar sikit pada cawan. Ada bekas macam ni lah. Ataupun Google tengok cupak Nabi besar mana. Itulah air wuduk Nabi. Cupak. Ada dalam internet. Google. Kalau kita nak makan pulut durian pula dah. Ni pulut ada durian santan. Sebelum makan kan kita sunat basuh tangan. Kalau setengah orang dia bagi air macam ni, terpaksalah kita celup. Ni saya celup ni. Nak makan pulut ni. Kita bagi basah hujung-hujung jari ni. Air ni menitik balik dalam ni. Tak apa, tangan saya bersih lah, boleh minum. Tak apa, celup. Sekali lagi. Yang tu menitik lah. Buat menitik. Kita pun makan pulut. Air ni mustamal ke mutlak? Mutlak ke mustamal? Mutlak, kerana membasuh tangan sebelum makan disunatkan. Nak makan, basuhlah tangan. Ada lagu dulu kecil-kecil tu. Nak makan, basuhlah tangan. Hukum basuh tangan wajib ke sunat?
Sunat. Kalau kita guna camca pun boleh, guna sudu boleh, banyak pilihan yang lain. Guna garpu, camca. Dah nak guna tangan, makan terus pun boleh, tapi sunat membasuh tangan. Ayat ni mutlak. Siapa-siapa nak ambil wudu, ada anak buang air nak basuh kencing ni, boleh. Mandi wajib pun boleh. Minum pun boleh, serba guna. Air mutlak ni tahur, suci pada dirinya, boleh menyuci, minum pun boleh. Tak masalah. Tapi orang yang tak faham musta'mal, celup je dia kata, jadi musta'mal. Musta'mal apa benda? Di rumah kita tentu ada spare air, simpan, takut-takut terputus bekalan air. Anak kita, cucu kita main kapai itulah. Kapai kertas, dia tok tu dia main. Nenek, opah main-main marah. Kenapa celup tangan? Habis jadi musta'mal. Musta'mal apa? Dia bukan wuduk, dia bukan mandi wajib, dia main kapai. Mutlak. Dia kena faham itu dulu. Jadi air mutlak dia akan berubah jadi air musta'mal setelah kita guna untuk yang wajib. Wajib tu mandi wajib, wuduk wajib pada anggota yang wajib. Basuhan pertama. Basuhan kedua jadi masuk sunat dah. Basuhan ketiga sunat dah. Basuhan pertama tu yang wajib. Satu lagi membasuh najis. Contoh kita buang air besar, kita basuh dengan air kan, air paip. Kita basuh setelah suci punggung kita tu, kemudian di punggung kita menitiklah 3-4 titik air. Itu musta'mal. Itu air tu dipanggil air air selepas membasuh najis, musta'mal. Air lebihan dari mandi wajib, musta'mal. Air wuduk yang batal, bukan renew wuduk lah. Wuduk yang batal pada anggota-anggota yang wajib pada basuhan pertama, itu musta'mal. Tak apalah, yang penting kita tahu, kita try lah satu ayat yang sikit, kita wuduk macam Nabi, tuang, basuh tangan 3 kali, kemudian masukkan tangan, kumuk, masukkan tangan, ambil ayat, basuh muka, jauh sikit, jauh. Takut dia menitik situ kan. Basuh muka. Nak masuk lagi, niat tangan aku sebagai alat, celup, basuh muka, celup, basuh tangan sampai siku 3 kali. Sapu kepala. Dalam ni sebut sapu kepala sekali ya. Di sini berlaku khilaf. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali kepala. Mazhab Hanafi mereka mengambil dalil ni sapu kepala hanya sekali. Dia sapu kepala ni sekaligus pula. Sekaligus dengan telinga. Sebab dalam ni tak cerita telinga. Dalam Hanafi basuh kepala, bukan basuh apa? Sapu kepala ma'al udhunain, mashur ra'si ma'al udhunain, menyapu kepala bersama 2 telinga. Dia turun main belakang ni, sapu telinga tu. Kalau kita fiqh Syafi'i, kepala 3 kali, telinga 3 kali berasingan, disebut bima'in jadidin, dengan air yang baru, air lain-lain. Tak apalah, masing-masing ada hujah lah, masing-masing ada dalil. Jadi dalam hadis ni disebut kepala Nabi sapu sekaligus dengan telinga. Mula daripada depan ni kepala kan, basuh sapu sini sampai belakang. Bila sampai belakang ni terus sapu telinga sekaligus. Sebab dikira telinga tu kepala juga. Telinga berada dalam kawasan kepala. Kita tak, telinga asing, kepala asing. Ya. Sini ya. Oh. Naam. Summa adkhala fa masaha ra'sahu. Ya. Ustaz tanya dalam ni fa masaha ra'sahu. Kalau dalam Quran wamsahu bi ru'usikum, ada ba situ. Jadi di situ timbulnya khilaf lah kadar sapu kepala tu. Kalau mazhab Syafi'i sikit pun tak apa, 1 helai rambut pun tak ada masalah, yang penting dalam kawasan kepala. Kalau ihram tu, gunting tu kena 3 helai tu, tahallul 3 helai. Adapun menyapu kepala sikit pun tak apa. Mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala, sikit pun tak apa. Ada mazhab kena 1/4 kepala, ada mazhab kena seluruh kepala kan. Itu khilaf di kalangan ulama. Yang ini menyapu kepala, mana sapu seluruh kepala, fa masaha ra'sahu, itu maf'ulun bih, maka dia menyapu kepalanya. Mungkin ikut mazhab Maliki lah.
menyapu seluruh kepala. Tapi kita dalam fiqh kita ada satu kaedah, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf ni disunatkan. Oleh kerana ada mazhab yang kata wajib sapu seluruh kepala, mazhab kita sunat sapu seluruh kepala. Eloknya kita sapu seluruh kepala lah. Kemudian sapu ni biasanya sekali je. Kalau kita tayamum, satu kali sapu debu di muka, satu kali sapu debu di tangan. Kalau kita pakai khuf pun ambil air, sapu sekali je. Okay, sebab itulah Imam Abu Hanifah kata, dia buat kesimpulan, sapu ni hanya sekali. Kalau 3 kali itu basuh. Jadi kita sapu kepala 3 kali, kalau Imam Abu Hanifah kata hampa bukan. Sapu apa basuh kepala. Kerana sapu al-mashu, sapu tu biasanya kekerapannya hanya sekali. Tayamum, sapu debu berapa kali? 1 kali sapu di muka, 1 kali sapu tangan kan. Kalau biasa pakai stokin kulit tu, khuf. Kita ambil air, sapu sekali atas, masah wahidah, cukup. Jadi sebab itulah dalam mazhab yang lain, kepala ni oleh kerana dia bukan basuh, maka sapu sekali, gus dengan telinga. Nabi pernah buat macam tu. Tapi ada dalil lain lah, at-tathlith, bertiga-tiga pun disunatkan. 3 basuh muka, 3 basuh tangan kan, 3. Tak apalah. Jadi kalau air sikit ataupun orang ramai duk tunggu kita berwuduk, tak perlulah kita sampai 3 kali. Kepala tu sekali sudah memadai kerana ada dalil. Ya, boleh. Ya. Allahu Akbar. Tak elok. Hukum makruh. Makan apa yang dimakan. Tom yam. Halal lah. Tapi tak elok lah. Dia penyalahgunaan lah. Macam kalau dalam fiqh ni, alat bekam tu, alat simpan darah, macam bekas dia lah, mangkuk dia, jangan kita makan lah. Kita letak benda najis, darah, takkan kita nak makan mi kuah dalam mangkuk tu. Jadi dikiaskanlah, tandai lagi dahsyat. Kalau darah basuh, orang tak tahu kata itu mangkuk biasa lah, mangkuk biasa kan. Kalau mangkuk tandai walaupun basuh, saya tak akan makan tak lalu. Ni pelik-pelik punya orang. Okey. Kita berhenti rehat kot. Ya? InsyaAllah. Bertiga-tiga ni disunatkanlah dalam berwuduk, semua 3. Bismillah pun kalau boleh 3 kali. At-tathlis. 3 semua. Membasuh 3, menyapu 3, Bismillah pun 3. Habis wuduk ada doa wuduk yang terbuka 8 pintu syurga kan. 8 pintu syurga, itu pun kita buat 3. Doa setelah berwuduk terbuka 8 pintu syurga. Boleh masuk pintu mana yang kita suka. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ulang 3 kali. Jadi 3 ini bukan untuk basuh saja. Doa pun sunat 3 kali. Baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi maknanya wuduk ni perlukan masa. Kalau terkejut mana nak sempat. Wuduk sebelum masuk waktu lah. Lagi setengah jam nak masuk waktu, kita berwuduk, kita ambil masa sikit. Kalau orang dah iqamah dah, memang qamat dah, tak ada dah. Sekali. Jadi kita berhenti rehat dulu Ustaz, no? InsyaAllah. Nanti kita sambung balik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.